Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan daripada novel seram terkenal tahun 80-an, iaitu Bercakap dengan Jin Jilid 2, arahan daripada Tamajalis. Anggaplah cerita-cerita dalam ini sekadar hiburan semata-mata, dan jika ada kesamaan, jadikanlah pengajaran kepada kita semua. Sekian, terimalah kisah berikut ini. Siri 33, Muntahkan Ulat dan Paku Karat, Bahagian 2. Datuk mahu bergaduh? Tanya saya pada Datuk. Tidak, sekadar mahu menguji. Setahu aku, seorang pendekar atau pahlawan tak akan menunjukkan kebolehannya di kalangan yang ramai. Pahlawan selalu bersikap macam harimau menyimpan kuku, kata Datuk. Cakap Datuk memang benar. Setelah setengah jam berlalu, Pak Madan tak juga menunjukkan kebolehan dan kemampuannya. Datuk pun mula bertindak. Dia mencabar Pak Madan dengan membalingkan sebilah sundang ke arah belakang Pak Madan. Dalam gelap itu, Pak Madan berjaya menyambar sundang dengan tangan kanannya lalu membalingkan ke arah Datuk kembali. Dan Datuk bagaikan kilat menangkap hulu sundang lalu ditikamkannya ke batang pisang. Sundang terus melekat di situ. Saya segera masuk ke masjid dan meletakkan lampu gasolin keluar. Saya letakkan lampu gasolin ke atas simen kolah tempat orang mengambil air sembahyang. Cahaya dari gasolin itu menerangi sebahagian daripada halaman masjid. Datuk terus menyerang Pak Madan. Tujuan Datuk berbuat demikian supaya Pak Madan naik semangat. Tujuan Datuk memang berjaya. Pak Madan lalu membuat serangan balas yang cukup hebat. Buah silat yang dilepaskan pada Datuk cukup tajam dan cepat. Datuk terus mengelak dan menepis hingga buah-buah silat yang ditujukan kepadanya tidak menjabah badan. Datuk lalu mencabut sundang dari batang pisang, menerkam ke arah Pak Madan. Cepat-cepat Pak Madan melompat separas kepala Datuk, lalu menyepak pergelangan tangan Datuk dari udara. Pak Madan tidak berjaya. Saya lihat dia bagaikan terapung-apung di udara membuka silat baru. Kemudian kakinya menjamah ke bumi. Saya lihat Datuk melepaskan sesuatu macam bola api ke arah kaki kiri Pak Madan. Dia menjerit lalu melompat melepasi bumbung masjid. Pak Madan bagaikan terbang di udara. Tubuhnya nampak bulat macam seketul kayu menuju ke arah pokok pisang tempat sundang terletak tadi. Lebih kurang dalam jarak 4 kaki mahu sampai ke perdu pokok pisang, Pak Madan hulurkan kaki kanannya. Dari kaki kanannya itu saya lihat keluar cahaya bulat dan memanjang, macam api andang. Saya terdengar pekikan Pak Madan cukup lantang. Serentak dengan itu terdengar satu detepung kecil. Saya lihat pokok pisang rebah ke bumi dan terbakar. Dalam beberapa saat saja, saya lihat Pak Madan dan Datuk bercakap-cakapan di halaman masjid. Jangan menguji saya sampai macam tu. Nasib baik saya dapat arahkan pada pokok perdu pisang. Kalau pada awak sudah lain jadinya, ucap Pak Madan sambil menukar baju hitam kepada baju kemeja putih. Saya tahu, saya cuma menguji, bukan bergaduh, balas Datuk. Awak bukan calon-calon orang. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Macam kau dengan aku ni ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang sempurna dan gagah hanya Allah yang Maha Besar. Sebaik saja mengakhiri cakap itu, sekali lagi Pak Madan memeluk tubuh Datuk. Kami masuk ke masjid. Ketika saya mahu merebahkan badan di sisi Datuk, Pak Madan mampiri saya. Muka saya direnungnya lama-lama. Belajarlah sesuatu dari Datuk kamu. Datuk kedekut dengan ilmu. Betulkah cakap cucu awak ni? Tak patut buat begini. Pak Madan mengajukan pertanyaan pada Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum. Tak betul tu. Ada saya curahkan ilmu penjaga diri dan berapa petua untuknya. Saya rasa sudah cukup, yang lain tak mustahak. Saya dah pesan gunakan ilmu bila ada musuh dan masa terdesak. Tak boleh digunakan sebarangan. Ternyata penjelasan Datuk itu memuaskan hati Pak Madan. Zaman kami muda-muda dulu, kalau tak cukup syarat dengan ilmu di dada, kami tak merantau. Tapi anak-anak muda sekarang lain pula. Ada adat budaya orang tua-tua dilupakan. Sudah mahu merantau. Baru ada ilmu tak sampai sebuku, sudah tunjuk pandai. Pak Madan macam merungut. Datuk anggukkan kepala mengiyakan cakapnya. Saya menguap lagi. Kelopak mata terasa cukup berat.
Suara Datuk dan Pak Madan yang sedang bercakap saya dengar kian lama, kian jauh dan akhirnya saya tidak mendengar apa-apa lagi. Bangun! Bangun! Saya dengar suara Datuk meninggi dan badan saya digoncang oleh Pak Madan. Saya membuka mata dalam gelap. Lampu gasolin sudah lama padam. Rasa marah pula datang dalam hati. Bagaimana saya tak marah kalau tengah sedap tidur terpaksa bangun? Kenapa, Tok? Bangun! Jangan cakap banyak cakap. Hasrat saya untuk mengajukan pertanyaan mati bila terdengar suara keras Datuk. Datuk menyuruh saya dan Pak Madan berpisah. Saya disuruh merangkak ke arah utara masjid. Pak Madan dan ke selatan dan Datuk sendiri merangkak ke arah pintu masjid. Suara katak dan cekerik di luar masjid bertambah hebat. Saya mula terdengar deru angin melanggar ranting dan dahan kayu. Dengan tiba-tiba, bulu roma saya tegak. Dari tingkap masjid yang terbuka ditolak oleh angin, saya lihat ada api bergerak dalam masjid, mengelilingi masjid. Tiba-tiba pintu masjid terbuka dengan lebarnya, kemudian terkaup dengan sendirinya. Macam ada tenaga manusia menolaknya dari luar. Apa hajat? Teriak Datuk sekuat hati. Dan api terus bergerak mengelilingi masjid. Padam. Apa hajat? Ulang Datuk lagi. Saya lihat cahaya api itu datang kembali pada betul-betul pintu arah masjid. Teriakan Datuk sudah tidak mendapat jawapan. Pak Madan tanpa disuruh terus menghidupkan lampu gasolin. Lampu itu dibawa ke pintu masjid. Saya lihat cahaya lampu gasolin itu, hati saya mula terasa tenteram. Kerana Pak Madan sudah berdiri di samping Datuk, saya segera menghampiri mereka. Kau nampak apa tu? Pak Madan menepuk bahu saya. Dengan pertolongan cahaya lampu gasolin, saya dapat melihat dengan jelas sebatang kayu terpacak di hadapan masjid. Di hujung kayu bahagian atas terletak tengkorak manusia. Saya pandang wajah Datuk. Dia nampak serius. Saya pandang wajah Pak Madan. Ada tanda-tanda keresahan di mukanya. Datanglah! Apa hajat kamu? Pekik Datuk lagi dan lampu gasolin terus malap. Cahaya kayu di tengah masjid mengeluarkan cahaya api. Bunyi tapak kaki manusia memijak dahan dan ranting-ranting kering mula kedengaran dari setiap penjuru masjid. Saya terasa bagaikan ada beribu manusia yang bergerak di sekeliling masjid. Datuk terus bertakafur selama 5 minit. Bila dia membuka mata, lampu gasolin yang malap bersinar terang. Di halaman masjid terdapat seorang manusia berdiri di sisi kayu yang ada tengkorak. Inilah manusia yang saya lihat dalam baldi pengantin tadi, bisik Pak Madan pada Datuk. Dengan tenang, Datuk anggukkan kepala lalu keluar dari masjid. Datuk berdiri di hadapan dengan orang itu. Suara katak dan cekrik kian hebat. Angin mula bertiup agak ganas. Bila angin berhenti bertiup, hujan pun turun menambahkan rasa sejuk pada diri saya. Titik hujan yang halus itu terus menjadi kasar. Pak Madan segera menarik tangan Datuk. Orang yang berdiri dengan kayu itu terus memeluk tubuhnya. Titik-titik hujan tidak mengenai tubuhnya. Masuk, orang ni mahu balas dendam, beritahu Pak Madan pada Datuk. Saya lihat Datuk termenung sejenak. Dengan tenang, Datuk memegang kain hitam di kepala. Kain hitam itu dibukanya. Datuk simpulkan kain hitam itu hingga menjadi seketul, macam buku benang. Kalau kau niat baik, kau tidak apa-apa. Tapi kalau kau niat buruk, kau akan binasa, ujar Datuk pada lelaki di tengah halaman dari muka pintu masjid. Datuk lemparkan kain itu ke arah lelaki tersebut. Bila kain itu jatuh di ujung kaki lelaki itu, kelihatan asap berkepul-kepul naik ke udara. Batang tubuh lelaki itu hilang dalam kepulan asap. Pak Madan terus duduk lalu membaca beberapa mentera hingga hujan yang mula teduh berhenti sama sekali. Bila kepulan asap itu hilang, tengkorak yang berada di hujung kayu jatuh ke tanah. Batang tubuh lelaki itu segera bertukar menjadi hitam. Lelaki itu terjulur lidah macam lidah anjing yang kehausan. Biji matanya mula merah. Datuk menepuk tangan kanannya 3 kali ke bendul masjid. Orang lelaki di tengah halaman mula batuk dan muntah darah 2 kali. Pak Madan segera mengambil air dari kelang kolah 1 gayung dan menyerahkannya pada Datuk. Tawarkan dia. Pak Madan menyaran dan Datuk terus menunaikannya. Setelah Datuk membaca sesuatu pada air di dalam gayung, saya pula ditugaskan menyimbah air ke badan lelaki itu. Bila air di dalam gayung terkena badan lelaki itu,
Kulitnya yang hitam segera bertukar macam biasa. Lelaki itu sudah tidak muntah lagi. Pak Madan menghampiri lelaki itu. Sebelum berdiri di hadapan lelaki tersebut, Pak Madan terlebih dahulu membaca beberapa mantra. Dia mengunci semua panca indera lelaki tersebut. Saya merasa terkejut bila tiba-tiba Pak Madan mendapatkan datuk semula. Awak tengok apa kerja maksiatnya selama ni. Macam suara Pak Madan lemah. Datuk terdiam. Dia terus bertahafur lagi. Bila semuanya selesai, Datuk terus memberitahu Pak Madan bahawa lelaki itu pernah meminang Halimah untuk jadikan isteri mudanya. Pinangan itu ditolak oleh ayah Halimah kerana lelaki itu sudah beristeri 10 kali. 6 isterinya sudah diceraikan, 4 masih dipakainya lagi. Dia hanya mengharapkan hasil dari titik perut isterinya untuk menyara dirinya. Dia tidak pernah mahu melakukan sebarang pekerjaan. Dia lebih senang duduk di rumah dan berjalan ke sana kemari dengan pakaian yang kemas. Walaupun usia sudah hampir 50 tahun, tetapi dia kelihatan muda, macam anak teruna yang berusia 20-an, gagah dan tampan. Datuk juga memberitahu Pak Madan lelaki itu tak pernah mandi, kecuali kalau dia bertemu danau di tengah hutan yang ada teras kayu terendam di dalamnya. Kalau dia mandi, hanya memadai dengan sekali selam tanpa pakai pakaian basahan. Bila badannya dikeringkan dengan sendiri, barulah dia memakai baju dan seluar. Selepas itu, dia akan mengurung diri dalam bilik selama 1 minggu. Masa dia mengurungkan bilik dalam itu, dia akan melumurkan seluruh kulitnya dengan najisnya sendiri. Bila Pak Madan mendapatkan penjelasan itu dari Datuk, dia segera berdiri di hadapan lelaki itu. "Kenapa kau buat begitu pada Halimah?" Pertanyaan pada Pak Madan itu dijawab dengan lelaki itu dalam bahasa yang terdapat dan saya dan Datuk faham. Pak Madan segera memberitahu Datuk yang lelaki itu bercakap dalam bahasa Siam. Kerana Pak Madan boleh bercakap Siam, lelaki itu terus dilawan bercakap dalam bahasa itu. Perbuatan itu tidak menyenangkan hati Datuk. Datuk membuka tapak tangan kirinya yang terus membaca sesuatu. "Orang ini menuntut ilmu bomoh Siam. Biar saya kembalikan hati dan perasaan kepada bangsanya sendiri." Rungut Datuk lalu melangkah ke arah lelaki itu. Sebaik saja Datuk sampai ke hadapan lelaki itu, dia terus menampar perut lelaki itu dengan tapak tangannya. Lelaki itu menjerit lalu membungkuk sambil memegang perutnya. Ketika itu juga lelaki tersebut muntah. Dari mulutnya terkeluar segumpal kain kuning yang penuh dengan ulat. Sebesar ulat nangka, bau kain kuning itu macam bau bangkai. Datuk menekan kain kuning itu dengan jari tunjuk kirinya hingga kain itu pecah. Bila kain itu pecah bertaburan, kaca, batu, ulat dan ketul-ketul daging jatuh ke atas tanah. Ular hidup berselerakkan di bawah kawasan muntah orang lelaki itu. Pak Madan mencari daun kayu lalu memukul tubuh lelaki itu dengan sekuat hatinya. Wajah lelaki yang tampan berubah menjadi kendur dan bergaris-garis macam orang lelaki berumur 50 tahun. Lelaki itu rebah ke tanah. Datuk segera menghentakkan pangkal siku kirinya ke belakang lelaki itu dengan sekuat hatinya. Lelaki itu dengan tiba-tiba bangun. "Kau orang Islam?" tanya Datuk. "Ya, saya orang Islam." "Rukun Islam berapa perkara?" 5 perkara. "Pertama, apa dia?" "Mengucap 2 kalimah syahadah." "Cuba kau mengucap 2 kalimah syahadah." Ternyata orang itu tidak dapat menunaikan permintaan Datuk. Mata orang itu terkebil, toleh ke kiri, toleh ke kanan macam orang ketakutan. Pak Madan mengheret lelaki itu di tepi kulah. "Kita mandikan dia sekarang," kata Pak Madan. "Aku setuju," balas Datuk. Saya pun menjiruskan air ke tubuh lelaki dengan gayung. Lelaki itu menggeletar. Dalam kedinginan dini hari, bibirnya kelihatan biru. Lututnya berlaga sesama sendiri. Datuk membuka seluar yang dipakai oleh lelaki itu, digantikan dengan kain dan baju Melayu kepunyaan Pak Madan. Bila lelaki disuruh masuk ke masjid, dia enggan. Perbuatan itu membuatkan Datuk naik darah. "Kenapa?" Datuk tanya. "Saya sudah bersumpah dengan guru saya tidak akan masuk masjid dan baca Al-Quran." "Awak mengarut!" Datuk mendorong lelaki itu ke pintu masjid. Bila lelaki itu melangkah mendul masjid, dia jatuh dan tubuhnya keluar ketulan asap nipis. Serentak dengan itu terdengar bunyi deru angin yang amat kuat di luar masjid. Deru angin itu semakin kurang dan akhirnya terus hilang.
Datuk terus mengajarkan lelaki itu mengucap 2 kali syahadah dan meminta dia bertaubat. Cukup sukar untuk menyuruh lelaki itu bertaubat. Dia begitu fanatik dengan ajaran gurunya. Sesudah berbagai pandangan diberikan kepadanya oleh Pak Madan, barulah dia mau bertaubat. "Awak tak akan membalas dendam pada saya?" tanyanya pada Pak Madan. "Tidak, aku mahu kau bertaubat dan jangan sekali-sekali mengulangi perbuatan yang lalu." Mendengar cakap Pak Madan, lelaki itu terdiam. Walau bagaimanapun, Datuk memberikan kesempatan kepada lelaki itu membuat keputusannya sendiri. Dia tidak mahu maksa. Datuk mahu dia kembali ke pangkal jalan dengan penuh keinsafan dan kesedaran.